Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk berkenaan dengan konsep insan menurut perspektif Taoism. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi ni Amalia Fatini binti Fauzi. Nombor matrik 1221434. Okey. Kami tajuk yang kami dapat ialah konsep manusia menurut Taoism. Tanpa melengahkan masa, kita pergi kepada latar belakang. Okey. Latar belakang manusia ni adalah sebagai subjek pendidikan sekaligus sebagai objek pendidikan yang bermaksud sasaran atau bahan yang dibina. Di dalam Al-Quran ada 4 konsep yang menunjukkan kepada makna manusia. Yang pertama, Abdullah. Yang kedua, Basyarun. Yang ketiga, Bani Adam. Dan yang keempat ialah insan. Okey, menurut Taoism, manusia ni dia akan menjadi sombong dan melakukan hal yang di luar kemampuannya. Jadi, satu saat dia akan mendapat celaan yang dapat membuatnya berduka atau menderita. Okey, apa yang dimaksud Taoism ni apa kan? Kenapa dia dapat berpendapat sebegitu kan? Okey, Taoism ni dia adalah salah satu agama Cina yang popular dekat dunia. Ia sudah berumur ribuan tahun dan akar-akar pemikirannya telah ada sebelum Confucianism. Untuk objektif kajian kami ingin mengetahui tokoh ajaran Taoism dan menghayati ciri-ciri yin dan yang. Yang kedua, mengenali ciri-ciri manusia bijak menurut Taoism, memahami konsep ketuhanan dalam agama Taoism dan mengetahui kekuatan konsep Taoism. Untuk skop kajian dia memberi fokus kepada definisi konsep manusia yang sebenar menurut Taoism dan juga menumpukan kepada pemikiran dalam kajian terhadap konsep manusia yang lebih mendalam dan saintifik terhadap kajian yang dilakukan. Untuk sorotan literatur, agama dalam kehidupan manusia ni dia merupakan sesuatu yang fenomenal dalam praktik yang sebenarnya. Agama ni apa? Agama ni dia terdiri daripada keyakinan, tradisi, praktik dan juga ritual. Okey. Bagi menurut perspektif Suhrawardi, insan kamil ni dia merupakan sosok pemimpin yang dapat mewakili kedudukan sebagai khilafah dekat muka bumi ni. Manakala menurut Siti Khazinah, beberapa ahli filsafat dia menyatakan yang bahawa manusia ni dianggap mempunyai kecenderungan yang diyakini sama dengan seekor binatang. So, tapi hujah yang dibagi tu dia bercanggah dengan apa yang dipercayai oleh Muslim. Untuk metodologi kajian ni dia menggunakan kaedah dokumentasi dan karya-karya lepas dan juga membuat penganalisian data daripada bahan-bahan seperti jurnal, artikel dekat internet dan juga pustaka. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nursaza Azman binti Abdullah. Nombor matrik 1221438. Seterusnya saya akan menerangkan tentang latar belakang tokoh ajaran Taoism iaitu Lao Tzu. Ada yang mengatakan bahawa Lao Tzu tidak wujud dan mengatakan bahawa beliau adalah mitos semata-mata. Ini kerana mereka tidak tahu siapakah penulis Tao Te Ching, tetapi dari segi tradisi Cina, mereka beranggapan bahawa Lao Tzu itu adalah penulisnya dan beliaulah yang mengasaskan ajaran Taoism itu. Berdasarkan rekod Suma Chen, dia ialah orang pertama yang menulis tentang Lao Tzu dan buku Tao Te Ching yang asal. Tetapi, dia menulis buku itu kembali 400 tahun selepas Lao Tzu dianggap hidup. Suma Chen ialah ahli sejarah mahkamah dan jawatannya itu telah diwarisi dari bapanya iaitu Suma Tian. Suma Chen telah menulis banyak buku, antaranya Historical Memories atau dikenali sebagai Records of the Grand Historian of China, The Shi Qi. Suma Chen mengatakan bahawa nama sebenar Lao Tzu ialah Li Tan. Li merupakan nama keluarga dan diberi nama dan Tan merupakan nama rasmi. Dia juga mengatakan bahawa Li Tan telah dilahirkan di wilayah dusun kecil di wilayah Husian di negeri Chao.
Lia Tan telah berkhidmat sebagai ahli sejarah yang menjaga arsip negeri Chu dan beliau mempunyai banyak akses kepada rujukan-rujukan mengenai kebijaksanaan kuno Cina. Beliau kelihatan seolah-olah memilih untuk belajar tentang sifat-sifat manusia. Beliau juga cuba untuk merungkai misteri tentang bagaimana manusia boleh hidup dengan aman antara manusia dan ciptaan yang lain. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya beralih pula kita kepada ciri-ciri yin dan yang. Okey, di dalam kitab perubahan iaitu I Ching, ideogram I terdiri daripada matahari dan bulan iaitu yin dan yang. Ini menunjukkan bahawa ciri-ciri asas yang mengatur alam ini adalah melalui pergerakan matahari dan bulan, atau lebih mudah untuk difahami adalah malam dan siang. Okey, di dalam kitab perubahan ini, untuk memahami hubungan di antara yin dan yang adalah dengan melihat gambaran garisan. Yin digambarkan dengan garisan putus-putus, manakala yang pula digambarkan dengan garisan yang tidak putus. Okey, pada asalnya yin ini mewakili titik gelap iaitu simbol bulan, manakala yang pula mewakili titik terang yang menggambarkan simbol matahari. Okey, kitab perubahan juga menyatakan corak perubahan di dalam yin dan yang adalah seperti apabila matahari terbenam, maka bulan akan muncul. Ketika mana bulan pula terbenam, matahari akan terbit. Okey, ini menunjukkan bahawa setiap sesuatu itu mempunyai tahap pencapaian maksimum dan minimum. Dan tahap-tahap ini akan menyebabkan berlakunya sesuatu perubahan. Okey, seterusnya pemikiran Trinity Yin dan Yang. Dalam memahami prinsip Yin dan Yang, Lee telah meneliti tafsiran istilah dalam iaitu Yin di dalam Bible. Yin dan Yang termasuk dan dimasukkan ke dalam satu sama lain. Ia mewujudkan hubungan Trinity. Hubungan yang terwujud ini menunjukkan bahawa Yin tidak boleh wujud tanpa Yang dan Yang tidak boleh wujud tanpa Yin. Yin dan Yang tidak menggunakan terminologi sama ada atau kerana prinsip ini akan membawa kepada pencanggahan yang perlu kepada pemilihan dan penyisihan. Ini menunjukkan bahawa terminologi sama ada atau tidak sesuai digunakan dalam menjelaskan ciri-ciri yin dan yang. Hal ini adalah kerana yin dan yang sentiasa wujud bersama walaupun mereka berlawanan. Okey, idea Trinity ini telah dikaitkan dengan alam semula jadi yang melibatkan langit, bumi dan makhluk. Menurut Chang Sai, langit Qi Yin merupakan bapa, manakala bumi Kun adalah ibu. Manusia merupakan makhluk yang berada di antara keduanya yang berfungsi sebagai anak dan adik-beradik. Dengan menggunakan simbolik kekeluargaan ini, ia menjadi sangat dekat dengan idea Trinity dalam Kristian iaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Seterusnya kita masuk kepada sumbangan Toyism. Yang pertama dari sudut bidang perubatan iaitu Medika. Medika ialah rawatan secara pemberian bahan-bahan herba dan bahan galian. Dari sudut moksibusi pula, ia adalah rawatan dengan menggunakan sumbu dan moksa yang diperbuat daripada herba tertentu. Dan yang ketiga adalah akupuncture. Kita pun selalu dengarkan akupuncture tu apa? Itu adalah rawatan yang memasukkan jarum pada tempat-tempat tertentu. Baiklah, kita tengok sumbangan kedua iaitu dari sudut bidang matematik. Bidang matematik adalah penggunaan abakus, nilai pi, sistem pecahan dan sistem perpuluhan telah dihasilkan oleh pakar matematik Cina. Dan penemuan tulang-tulang binatang dan kulit kura-kura pada abad ke-14 telah menyumbang kepada pengetahuan tentang angka lah. Baiklah, kita tengok kepada bidang astronomi pula. Ia membantu kepada pentadbiran negara kerana kalender lunar adalah untuk upacara agama dan kalender suria adalah untuk melihat musim. Baiklah, kita tengok pada bidang fizik pula. Bidang fizik, kimia dan biologi. Dari sudut fizik, ia berkait rapat dengan kuasa yin dan yang. Contohnya ialah gelombang air, elektromagnet dan atom dan magnet. Dari sudut bidang kimia pula,
Ia dimajukan oleh pengikut Tao. Tujuannya adalah untuk menggalakkan aktiviti sihat dan mencegah mayat dari reput. Dan yang terakhir dari sudut bidang biologi, iaitu biologi ini adalah untuk maju dalam bidang ternakan dan pertanian. Binatang digunakan untuk tujuan ekonomi dan aktiviti harian, manakala tumbuhan pula digunakan untuk perubatan dan ekonomi negara. Itu adalah sumbangan Taoism. Baiklah, kita masuk kepada manusia bijak menurut Taoism. Yang pertama adalah pandangan Taoism tentang realiti. Pandangan dia ialah seluruh alam, iaitu segalanya bersifat semula jadi, spontan, tanpa perancangan dan bukan secara teologi. Yang kedua pula adalah manusia merupakan sebahagian daripada alam. Manusia yang bijaksana adalah manusia yang sentiasa menyesuaikan diri dengan alam dan berusaha untuk bersatu dengan alam. Dan yang ketiga adalah ajaran Taoism memberi hasil sehingga ke masa kini. Antaranya ialah Taoism memberi peringatan bahawa manusia tidak mampu untuk hidup tanpa sokongan alam. Dan Taoism juga mengajak kita semua untuk kembali kepada nature, kembali kepada semula jadi punyalah. Kita mestilah bergantung kehidupan kita dengan alam semula jadi. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tajuk konsep ketuhanan dalam agama Taoism. Konsep ketuhanan dalam agama Taoism boleh dikatakan lebih kepada menekankan untuk mengetahui hukum alam agar dapat bersatu dengan alam, sekaligus dapat bersatu dengan Tao, yakni Tuhan. Di dalam agama Taoism ini terdapat beberapa ajaran seperti Te, Wu Wei, Pu dan Po. Te yang bermaksud kebajikan yang merupakan kekuatan moral, manakala Wu Wei bermaksud yakni menerima kehidupan dengan ikhlas dan kreatif dalam membuat sesuatu selama tidak menentang alam. Manakala Pu dan Po bermaksud kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan. Agama Taoism ini mempunyai dua kefahaman mengenai Tao. Yang pertama, ketika Tao difahami sebagai falsafah, ianya disebut sebagai Tao Chia. Yang kedua, kefahaman yang kedua pula adalah ketika Tao difahami sebagai agama, ianya disebut sebagai Tao Chao. Ketika bercakap tentang falsafah Taoism pula boleh dikatakan empiris dan juga praktis. Dikatakan empiris kerana konsepnya iaitu sentiasa merujuk kepada fenomena alam yang mudah diperhatikan dan disaksikan oleh manusia. Sebagai contoh, sifat air dan matahari yang menjadi simbolik bagi kehidupan manusia. Dikatakan praktis pula kerana pemikiran Taoism itu sendiri yang berisikan tentang cara hidup yang betul dalam kehidupan seharian seperti berkasih sayang dan kejujuran. Kekuatan konsep Taoism. Kekuatan konsep Taoism yang pertama ialah konsep Taoism adalah ajaran yang menekankan pada perbaikan akhlak umat manusia yang sudah rosak. Kekuatan yang kedua ialah menerapkan sifat Wu Wei, iaitu mengikuti Tao dengan bersifat sederhana. Kekuatan yang ketiga, manusia yang menyatu dengan Tao akan memperoleh banyak kebajikan, iaitu Ti. Kekuatan yang keempat, Taoism mengajarkan manusia untuk sentiasa harmoni dengan keadaan kehidupan dan alam semesta. Kekuatan yang kelima ialah manusia akan memperoleh kebijaksanaan dengan keyakinan terhadap jalan alam semesta. Sekali, kesimpulan bagi kajian kami. Dalam kajian ini, kita dapat mengetahui tentang latar belakang pengasas ajaran Taoism iaitu Lao Tzu. Seperti yang kita ketahui, Lao Tzu merupakan salah seorang ahli sejarah yang hebat di zamannya. Beliau lebih cenderung berminat terhadap sifat-sifat manusia serta ciptaan yang lain. Seterusnya, kita juga dapat mengetahui sumbangan-sumbangan yang diperoleh dari ajaran Taoism ini. Ajaran ini mempunyai dua asas penting iaitu konsep Yin dan Yang serta teori 5 unsur.
Kedua-dua unsur ini memainkan peranan yang penting dalam perkembangannya dan imbangan alam. Oleh itu, ajaran ini juga telah memberi sumbangan dalam pelbagai bidang seperti perubatan, matematik, astronomi, fizik, kimia, biologi serta perkembangan teknologi, perkembangan kesusasteraan dan perkembangan tulisan. Selain itu, dalam kajian ini, kita dapat mengetahui contoh manusia bijak mengikut Toism, seperti manusia yang sentiasa menyesuaikan diri dengan alam dan berusaha bersatu dengan alam. Jadi, sikap mereka itu semula jadi dan tidak dibuat-buat. Ajaran ini juga mengajarkan manusia agar sedar bahawa bagaimanapun juga manusia tidak mampu untuk hidup di luar alam dan tanpa sokongan alam. Selain itu, dalam kajian ini juga kita dapat memahami konsep ketuhanan dalam agama Toism. Dan ajaran ini lebih menekankan untuk mengetahui hukum alam agar dapat bersatu dengan alam sekaligus dapat bersatu dengan Tao iaitu Tuhan. Dalam ajaran Toism ini juga terdapat kekuatannya tersendiri. Ajaran ini lebih menekankan pada perbaikan akhlak umat manusia yang sudah rosak, kemudiannya untuk menjadi manusia bijaksana dengan tujuan terakhir iaitu untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal dengan cara bersatu dengan Tao iaitu Tuhan. Oleh itu, kita sebagai penganut agama Islam perlulah berpegang kepada sumber yang benar iaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi, kita sebagai umat Islam boleh mengambil contoh yang baik dan yang mengikut syariat dalam ajaran Toism ini untuk dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Sekian daripada saya, terima kasih.